Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah Allah SWT hidupkan kita pagi ni. Allah Ta'ala sihatkan kita lagi pagi ni. Allah jumpakan kita lagi pagi ni. Allah panjangkan umur kita lagi pagi ni. Syukur, Alhamdulillah. Tanpa pilihan Allah SWT, siapalah kita? Tak ada apa-apa pun tanpa dengan izin Allah SWT. Waalaikumsalam. Semuanya berlaku dengan izin Allah SWT. Tak ada yang berlaku suka-suka hati dia. Semua berlaku dengan izin Allah SWT. Semua ketentuan telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pun begitu, Allah bagi kita pilihan. Sama ada kita nak pilih masuk syurga atau kita nak pilih masuk neraka. Wa hadainahun najdain. Ada orang cakap kalau dah tetap, kalau macam tu saya redha je lah apa yang Allah bagi. Kalau awak cakap awak redha, apa yang awak tahu pasal ketetapan Allah yang bagi kat kita? Okey? Ketetapan kita, Allah bagi pilihan pada kita. Okey? Nak terus masuk syurga ataupun nak terus masuk neraka. Ini semua dengan izin Allah SWT. Kita bila kita kena cakap, okay, kena cakap, kita fikir Allah suka tak? Kita cakap satu perkara, Allah suka tak? Kita nak buat satu perkara, kita kena fikir Allah suka tak apa yang aku buat? Okay, inilah kena fikir. Okay, kena fikir, kena tapis. Situ Allah SWT nak buat sesuatu, Allah Ta'ala boleh buat dengan asbab, Allah boleh buat dengan tanpa asbab, Allah boleh buat dengan lawan asbab. Waalaikumsalam pada mereka yang beri salam. Okey, Hazi, Zahari, okey, Kak Fauziah, Kak Anis, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Fa'ikah Bashir, Nurin, okey, ahlan wa sahlan. Okey, ni anak buah dia, anak buah Pak Ikah. Okey. Alhamdulillah. Kerana dah bangun awal, kerana dah makan awal, tahniah pada yang makan awal. Tak apa. Tak apa lah. Bukan kesalahan tak tengok live. Okey, bukanlah satu kesalahan. Okey. Teruskan dengan kita ada kerja hakiki kita. Okey. Teruskan. Antiano Lance. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Yes, ketetapan Allah SWT ada pilihan pada kita. Jangan suka-suka. Ya, ini dia. Ini kita punya idola saya ni, Halimah Tuntih. Maknakan saya. Yes, Alhamdulillah. Muhammad Zahid Zaid. Semua yang berlaku dalam pengetahuan Allah SWT. Yang berlaku ni semua dalam pengetahuan Allah. Pergerakan, hatta pergerakan batu di tengah laut pun dengan izin Allah SWT. Okey, Khalina Zainal Al-Bahaki. Okey, hari ni kita cakap pasal anxiety dan gastrik.
Okey, boleh nak tanya apa? Semalam kita cerita pasal urusan rumah tangga, urusan psikologi semalam. Okey, hari ni pasal kesakitan. InsyaAllah kita cerita pasal sakit. Kita cerita pasal anxiety. Okey, nak tanya pasal anxiety, tanyalah. Tak makan lagi, alahai, rugi. Okey, cerita kena makan awal lagi. Okey, cerita kena awal lagi. Kena 7 makan dah. Untuk nak elakkan daripada kena ni tekanan tinggi, darah tinggi, makan awal insya-Allah. Kena awalkan lagi insya-Allah. Bila tak awal, mudah untuk proses kesembuhan insya-Allah. Okey, kena tengok. Okey, apa pun berlaku, okey, apa pun berlaku atas muka bumi ni, dengan izin Allah SWT, kena ingat, hari-hari kena cakap, okey, supaya hati kita ni dalam. Yes, benda ni jadi, mesti Allah boleh bagi sembuh. Takkan benda ni Allah bagi tak ada penyakit, tak ada kesembuhan. Okey, aku kena anxiety, takkanlah tak ada solusi. Aku kena sihir, takkanlah sihir itu kuat pada Allah. Kalau kita kata kita kena sihir, takkanlah sihir itu kuat pada kuasa Allah. Sebenarnya yakin kita tak cukup kuat dengan Allah. Itu cerita dia. Yakin kita tak cukup kuat dengan Allah. Itu sebab kita punya sihir yang orang hantar tu terus kena kita. Sebab yakin kita pada Allah tak cukup kuat lagi, kena kuatkan lagi. Okey, di Vietnam, okey, kepala rasa mencuat ada jarum. Belah mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Okey, cuba detailkan sikit lagi bahagian mana yang sakit. Okey, apa pun berlaku, kita kena letak dulu. Apa pun Allah SWT Maha Kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah. Makhluk langsung tak ada kuasa. Okey, ini nak ceritanya, kena latih hari-hari, kena cakap tentang kehebatan Allah SWT. Hari-hari kita kena cakap kehebatan Allah. Jangan banyak sangat kita cerita pasal sakit kita. Bila kita cerita pasal sakit kita itulah yang datang. Cerita pasal hebatnya Allah. Cerita macam mana Allah bagi kesembuhan. Macam mana Allah keluarkan batu, Allah keluarkan unta dari batu. Unta dari batu benda yang sangat mustahil. Tapi macam mana benda ni Allah keluarkan dia. Okey, ini saya nak cerita benda yang sangat mustahil pun Allah keluarkan. Ini kan penyakit yang nak keluar daripada badan kita. Okey, penyakit yang nak keluar daripada badan kita je. Yes, hari semangat sikit. Okay, hari ni kena semangat sikit. Tak mau lembik-lembik lah. Okay, tak mau tak. Bila dah penyakit saya nak keluar? Bila lah saya nak meninggal? Agak-agak bila lah aku nak meninggal hari ni? Okay, itu yang awak panggil. Okay, itu yang awak panggil. Panggillah penyakit. Bila lah saya nak meninggal? Bila lah saya nak sakit? Awak yang panggil meninggal tu. Itu menyebabkan lemahnya semangat awak. Okey, lemahnya semangat awak, sibuk dengan meninggal awak tu. Sampai tak meninggal apa lagi. Dan itu saya cakap, kalau awak rasa nak meninggal, sekarang ni aturkan. Kalau awak ada harta, kat mana awak nak letak? Kalau awak ada amalan apa awak nak buat sekarang? Kalau lah awak meninggal sekarang, apakah jariah awak yang berjalan sekarang sehingga akhirat nanti? Ilmu apa yang awak nak sumbangkan supaya ilmu awak ni berjalan, ilmu awak ni dapat hingga akhirat nanti, hingga manusia dah tak ada atas muka bumi ni, awak punya jariah berjalan. Sekarang ni fikirkan. Itu cerita dia. Dan insya-Allah bila awak fikir tentang jariah, awak fikirkan pasal charity, awak fikirkan serta nak senangkan hati orang, macam mana nak sihatkan orang, insya-Allah awak punya anxiety akan sembuh. Itu cerita dia. Yang jadi masalah ni, awak sorang-sorang je fikir masalah awak. Dah lah sorang-sorang, tak nak kawan orang, pada muka.
Okey? Carilah kawan. Tak ada kawan, cari kawan. Tak ada orang faham pasal awak punya anxiety, masuk join Kulusa. Itu cerita dia. Tempat dah ada. Sekarang ni tempat dah ada. Nak join kita nak join je. Ada orang yang dalam grup ni. Okey, dalam kita punya page, dia punya jadi pemerhati CCTV. Okey, CCTV 2 tahun. 2 tahun. Dia cakap apa? Saya nak tengok macam mana Kulusa bagi guide orang sampai sembuh. Betul ke palsu? Okey? Betul ke palsu? Kulusa ni bantu orang sampai sembuh. Saya tunggu 2 tahun. Barulah hari ni saya buat keputusan untuk join Kulusa. Saya dah duduk dalam grup Ustaz tahun lepas lagi. Tahun ni baru rawat. Okey? Apa saya cakap? Pada muka. Kau tunggu 2 tahun. 2 tahun ni lah kau baru ada keputusan. Dan baru ada perubahan. Dia cakap, Ustaz, terima kasih dah Ustaz. Bulan ni saya dah rasa senapan, nafas saya dah okey Ustaz. Tapi saya tunggu benda ni 2 tahun Ustaz, baru saya buat keputusan. Saya cakap, bukan saya cakap Alhamdulillah. Pada muka. Kau tunggu 2 tahun sangat. Sekarang baru nak sihat. Okey, buat keputusan. Jangan duk lengah-lengah tunggu. Okey, saya nak tunggu dulu. Okey, awak nak tunggu apa? Buat keputusan sekarang. Itu cerita. Okey, itu ceritanya. Okey, Waalaikumsalam. Okey, Habibah. Okey, ini saya nak cerita apa yang berlaku ni. Kita buat pilihan. Okey, apa yang berlaku, kita yang buat pilihan. Kita yang buat pilihan. Kita nak pilih, kita pilih nak sihat. Kita yang pilih sihat. Kita pilih nak meratap, merayu, mengadu. Hari ni rasa nak meninggal. Okey, hari ni kenapa saya sesak nafas? Okey, hari ni kenapa ya? Siapa ya dalam grup ni yang rasa panas perut? Sudahlah tanya. Join lah grup kita. Itu je cerita dia. Okey? Okey? Sudahlah tanya. Sekarang ni cari solusi. Bukan duk tanya siapa lagi yang sakit macam saya, yang rasa nak meninggal, tak meninggal. Okey? Bukan awak tanya, tapi cari solusi. Ni kalau rasa panas ni nak buat apa? Itu betul. Baru betul orang dah sembuh. Itu cara dia. Awak duk cari siapa lagi nak meninggal macam saya. Lepas tu awak jumpa grup. Okey? Grup nak meninggal, dia pun buat satu grup. Okey? Buat satu grup nak meninggal. Saya masuk dalam tu pun saya rasa nak meninggal. Okey? Okey, kita masuk, kita join lah grup tu. Konon-kononnya okey, good. Kita masuk dalam tu, dengan kita rasa nak meninggal. Seorang ni rasa nak meninggal. Seorang ni dia post cerita tentang orang accident. Yang seorang ni post pula tentang tentang accident. Waktu dia post lagi, orang tu putus tangan. Dah lah tengah sakit. Okey, dah lah tengah sakit, kau post lagi gambar-gambar yang memang cepat untuk meninggal. Okey, ini je lebih sikit. Ai. Okey, ni cerita dia. Okey, ini ceritanya. Kita kena tukar suasana kita. Awak kena left semua grup nak meninggal tu. Tinggalkan. Okey, tinggalkan grup nak meninggal tu. Tinggalkan grup nak meninggal. Tinggalkan grup zombie tu. Yang pantang entah apa-apa. Orang cakap jangan makan cuka, kau makan cuka. Lepas tu dah tak boleh nak nafas. Parah muka. Okey, orang suruh buat. Okey, orang cakap tak boleh makan, dia tanya balik, Ustaz, kenapa tak boleh makan cuka? Kawan saya makan cuka, okey je. Okey. Lepas tu dah makan, tanya pula, Ustaz, kenapa saya sesak nafas? Kau buat betul. Bila ada mudarat, bila ada dah rasa sesak nafas, kau tanya balik. Okey.
Kau pergi makan ubat macam-macam. Okey, lepas tu tanya saya balik, Ustaz, kenapa saya makan madu keluluk tadi? Punjul tu cakap okey, saya makan panas dada. Okey, saya makan panas dada. Kenapa Ustaz? Awak tanyalah balik kawan tu. Okey, bila dah teruk, baru tanya kita balik. Okey, itu saya nak cerita. Okey, sebenarnya bukan saya nak cerita pasal nak marah-marah orang begini. Nak bagi smart sikit. Okey. Nak bagi semangat. Nak bagi semangat sikit. Okey. Dan cuba elak ya, benda yang patut elak kita elakkan. Okey. Benda yang patut elak kita elakkan. Itu ceritanya. Okey, jangan kita apa tu? Yang duk join lah senang cerita. Yang duk join lah orang negatif. Itu ceritanya. Saya perhatikan yang kena anxiety, okey, yang kena anxiety ni sebenarnya banyak yang join group negatif. Okey, banyak yang join. Lepas tu sibuk Google tentang kematian, tanda-tanda kematian, sakit dada untuk mati. Okey, semuanya berlaku sebab kita yang cari. Sekejap bantuan air tak sampai. Saya kena ambil sekejap. Sambung balik. Jauhkan orang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu saya cerita. Okey, sebenarnya saya cerita anxiety ni dia ada punca dia. Dia ada tempat bermulanya. Itu sebab bila awak nak sembuh, bila awak dah sembuh, bila awak pergi pada 3 ni, awak akan mula rasa sakit balik. Itu saya nak ceritanya begini. Okey. Okey, saya nak cerita sebenarnya itu je. 3 ni. Anxiety ni dia akan sebenarnya dia bila awak dah kena, sebenarnya ada 3 punca. 3 punca ni akan dapat. Okey. Okey, itu trigger. Okey, tak apa. Bila awak kena sebenarnya ada 3. Ada 3 punca. Pertama, dia akan ada waktu dia. Okey. 3 ni dan awak kena elakkan. Dan sebenarnya bukan elak sebenarnya, kita latih sampai kita boleh belasah anxiety ni. Okey, ada relationship pula, kena cari counter dia. Okey, kena cari counter dia. Maknanya jangan kawan dengan seorang. Kalau dah memang yang datang dan hantarkan negatif tu ialah laki kita, kita carilah ada kawan, mungkin ada tempat kita mengadu kan, ada tempat kita sembangkan bagian grup lain. Okey, insya-Allah kita boleh sembang. Dia akan mengurangkan tekanan. Yang menjadi masalahnya, awak dah duduk dengan orang negatif, lepas tu tak ada kawan pula nak cerita pasal awak punya stres. Okey, itu cerita je. Okey, yes, saya nak cerita betul. Poin itu kadang-kadang kena post supaya nampak teruknya bila kita tak rawat anxiety. Okey, saya nak cerita 3 tadi. Okey, bila awak kena sebenarnya ada masa bila awak kena. Yang pertama, masa awak kena. Itu sebab bila cukup masa tu balik, awak akan rasa balik. Contoh dia kena lepas maghrib. Dia kena lepas maghrib, anxiety tu kena lepas maghrib. Okey. Biasanya esoknya lepas maghrib juga dia akan rasa balik. Takut tu sebenarnya dia ada masa dia waktu dia kena. Kalau kena lepas maghrib lah dia akan kena. Kalau kena lepas subuh, setiap lepas subuh dia akan sesak nafas. Okey, ini anxiety. Dia ada, yes, dia ada masa dia. Lepas tu dia ada tempat. Kat mana awak mula-mula kena anxiety tu, dia ada tempat. Contoh awak kena dekat
Awak kena dekat lepas rumah mak mentua. Okey, dia kena anxiety tu sebenarnya cerita dia gaduh dengan adik ipar dia. Gaduh dengan adik ipar dia. Okey, kena. Next, bila dia balik, walaupun dah sembuh ataupun dia dah rawat 2 minggu, sebulan dah rawat, bila balik mak mentua je dia rasa macam nak meracau, rasa macam meremang je. Tambah-tambah dia tahu adik ipar dia yang tengah gaduh tu, yang suka gaduh dengan dia tu ada. Memang dia akan rasa tanda-tanda nak kena gangguan. Okey, nampak tak ni? Dia ada masa, tempat. Yang kedua, tempat. Okey, kita ada kawan kita, mungkin dia live ke apa gini. Okey, kawan kita kena kat masjid. Kena kat masjid. Bila pergi je masjid tu, mesti rasa nak pitam. Okey, lepas maghrib, okey, lepas bila pergi masjid tu rasa nak pitam. Tak pitam-pitam pun, tapi rasa nak pitam. Sebab dia kena tu waktu Jumaat dan kena di masjid tu. Okey, apa tindakan dia? Pergi masjid lain. Okey, pergi masjid lain. Bila pergi masjid lain, okey. Yes, sebab selepas subuh, sekarang lepas subuh mesti fikiran kacau. Yes, sebab trauma. Okey, mungkin ada tugasan awak yang awak rasa banyak sangat yang belum diselesaikan. Sebenarnya banyak-banyak masalah yang awak perlu selesaikan, ada satu yang kena buat sekarang. Okey. Yes, memang kena buat, kena lawan sampai. Okey, tuan Puan Emayati kena buat hari-hari. Esok buat lagi, esok lusa buat lagi. Kita buat benda yang sama, latih dia sampai dia cerdik. Okey. Okey, untuk Muhammad Zahari tuan, tuan cuba buat kereta dekat-dekat dulu. Hari-hari. Buat lepas subuh ke, pukul 7, okey. Ataupun lepas live ni, okey, try bawa kereta kira tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey dah 5 tiang, rasa dah tak boleh. Okey, patah balik. Esok buat lagi 5 tiang. Okey, buat dalam 7 hari. Oh, okey dah ni. Okey, dia dah 5 tiang. Okey, pergi lebih sikit. Dia latih sampai kita boleh habiskan. Boleh. Okey, kena juga. Okey, tapi dah berkurang. Bila kita buat hari-hari, dia akan berkurang. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, anxiety ni akan kena melalui situasi. Okey, situasi kena anxiety ni waktu mungkin kena tu lepas awak gaduh dengan orang. Okey, lepas gaduh dengan orang, ataupun gaduh dengan lelaki kita, ataupun gaduh dengan mak ayah kita, ataupun gaduh dengan adik-beradik kita. Ini panggil situasi. Macam mana awak kena. Okey, gaduh dengan siapa, kena serang kat siapa. Yes, itu. Okey, bila rasa tekanan, itulah anxiety awak. Okey, saya nak cerita itu. Maknanya dia ada punca dia. Okey, dan awak perhatikan, mesti serangan kalau kena, mesti dia ada 3 ni. Jarang dia tak ada. Maknanya waktu kena, mesti ada situasi. Situasi apa yang menyebabkan kita rasa kena. Okey, situasi dia orang bercerita tentang kematian. Itu dah mula sesak nafas. Okey. Okey, maknanya ada situasi. Okey. Yang kedua, macam tadi, ada tempat. Okey, ada tempat. Ada tempat dia. Okey, contoh kita memang tak selesa duduk rumah tu. Memang ada kita punya sejarah buruk dekat rumah tu. Okey, contoh saya ada satu kes. Laki dia nakal lah sikit. Okey, wallahualam lah, nakal muda-muda dulu. Okey, bawa perempuan. Dan dia balik kerja, kebetulan perempuan tu ada kat rumah dia, ya Rabbi, subhanallah. Jadi lepas tu dia tak boleh pergi dah ke rumah tu. Dia tak boleh balik ke rumah tu. Dia balik je rasa nak histeria. Nak balik je rasa histeria. Walaupun laki dia dah insaf dah, tapi rumah tu memang tak boleh duduk. Okey. Dan 15 tahun dah laki dia nak jual, sayang, rumah tu dah habis bayar. Okey.
Dan bini dia memang tak boleh pergi. Bagi je sesak nafas. Pergi je sesak nafas. Okey. Dan itu jadinya, nak cerita tempat, ada tempat. Jadi caranya jangan duduk tempat tu. Okey. Pilihan pertama jangan duduk. Yang kedua latih. Tapi kalau perempuan jarang kalau latih jadi. Kalau lelaki insya-Allah latih dia jadi. Dia boleh maaf. Okey, kalau perempuan ni memang perangai dia. Kalau dah kena sekali, yes, dia payah untuk nak padamkan dia punya kesakitan, keperitan tu. Okey. Target saya mau sembuh. Saya mau tolong orang. Yes. Bagus. Okey. Okey, untuk yang kena waktu buat kerja ataupun kena bila, saya contoh waktu dia nak mengajar ngaji je kena. Waktu dia nak pergi kerja je kena. Sebenarnya awak tak happy dengan kerja awak. Itu cerita dia. Sama ada awak tak happy dengan kerja awak ataupun awak tak happy dengan majikan yang tempat kerja awak. Jadi caranya, kalau awak rasa okey, rasa seronok mengajar ni tapi rasa tak happy kerja tu, berhenti kerja tempat lain. Itu dia. Mengajar. Okey. Ataupun boleh join The Madrasah. Campaign sikit. Mana dia punya token? Tak ada sini. The Madrasah boleh join dah. Okey. Dia buat kelas online ataupun boleh join OS Core ni. Okey. Macam tu caranya. Kita yang pilih. Okey. Kita nak pilih terus merana ataupun kita nak pilih jadi orang hebat. Kita yang pilih tu. Kita nak pilih jadi orang hebat ataupun nak jadi orang yang mengadu nasib. Itu je kuncinya. Okey. Baik. Okey. Itu caranya. Paling bagus ialah kita pindah terus. Kalau berkait dengan tempat. Tapi kalau awak rasa awak boleh latihlah. Baik, jelas? Boleh. Okey, Ika. Sebenarnya pilihan di tangan anda. Kalau rasa kalau awak rasa kalau awak berhenti tu awak meninggal sebab tak ada rezeki lah. Pemberi rezeki saya hanya orang tu. Hati-hati dengan tanggapan itu. Bukannya pemberi rezeki dia, yang berezeki Allah. Kena faham? Yang bagi rezeki bukanlah toke tu, tapi yang berezeki hanya Allah SWT. Okey, kena jelas pemberi rezeki kita siapa. Okey, kalau rasa risau tak ada duit, join kursus saya, insya-Allah. Kita akan guide anda macam mana nak buat income. Okey. Okey, tak seronok. Kalau kita seronok, teruskan. Itu saya cakap dua pilihan. Berhenti ataupun latih. Latih sampai boleh pergi. Tapi okey, kalau itu masalah daripada kita boleh latih. Okey, saya seronok kerja kat Masjid Keningau tu. So tengok orang jemaah tiap-tiap hari, setiap pagi saya boleh tengok orang bersolat berjemaah. Saya seronok rasa sangat. Okey, tak apa. Kalau masalah tu daripada diri kita latih sampai kita boleh buat. Tapi kalau masalah tu daripada orang lain, okey, masalah tu kalau saya anxiety ni, bos saya ni Allahu Akbar. Okey, dia punya masalah ya Rabbi. Okey, ibarat bos dari neraka. Okey, tak faham dengan masalah saya. Tak faham dengan masalah bekerja. Asyik dia suruh orang bekerja je. Okey, orang cuti pun suruh bekerja. Suka hati dia je suruh kerja. Okey, kalau macam tu daripada orang lain, cari pilihan. Benda yang boleh kita pilih, kita pilih. Benda yang tak boleh pilih, kita latih. Kalau rasa memang kalau kerja tempat lain saya tak boleh pergi, okey, kita latih hari-hari, buat sampai kita boleh terima keadaan tu. Itu cerita dia. Okey, saya nak recap balik. Punca kita kena sebenarnya dia ada. Okey, yang sebelum ni saya cerita
pasal apa kehilangan apa semua tu lain. Ini cerita sebenarnya ada point dia ada turning point bila dia kena. Okey, dia ada masa dia bila kena. Okey, masa kena. Yang kedua ada tempat kita kena. Okey, tempat kita kena kat mana? Kat mana kita kena? Okey, dia ada masa, dia ada tempat dia. Yang ketiga dia ada apa dia? Dia ada situasi. Situasi menyebabkan kita kena benda tu. Jadi insya-Allah okey, kita kena doa dengan Allah. Okey, macam Emma ni saya tengok dia punya progress dia nak sembuh dah. Alhamdulillah. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Okey, kalau sebelum ni dia tak boleh tengok langsung. Tak boleh tengok langsung benda pelik-pelik ni. Okey, semalam dia baru trigger sikit. Okey, orang post pasal pelik-pelik. Orang post tak pelik pun. Okey, orang tu anxiety sampai rasa nak bunuh diri. Okey, memang akan rasa trigger sikit, tapi insya-Allah boleh. Okey. Okey, dalam tengah masa tu okey. Terus tak kerja sampai sekarang. Boleh, okey. Muhammad Zahari boleh kerja. Sebenarnya pilihan anda. Kita sebenarnya okey tak boleh kerja, sebenarnya kita ada sebenarnya fleksibel. Kadang-kadang bila terkejut tak boleh jual, kita pun macam mana tak boleh jual, tak boleh buka kedai. Why not? Muhammad Zahari buka ni. Buka apa? Buat online. Jual online. Siapa nak jual, okey? Sebelum esok buat kuih, ambil order dulu dalam grup-grup. Okey, grup kalau duduk Alustar di kawasan Alustar tu, okey. Okey, letakkan grup. Okey, siapa nak kuih pagi ni? Kita akan hantar ke rumah terus. Kita hantar ke pejabat terus. Macam tu. Maknanya, okey, dengan syarat, okey, back in dulu. Okey, pre-order. Ataupun boleh COD, bayar nanti sampai ada boleh bayar. Okey, kadang-kadang bila kena macam ni sebenarnya kita tersepit. Kita tersepit, rasa tersepit sangat. Sebenarnya benda tu boleh diuruskan dengan kita berguru, insya-Allah. Okey, kena insya-Allah kalau tuan berminat, saya boleh share. Okey, kita boleh share macam mana nak bina balik kehidupan kita, nak bina balik income kita. InsyaAllah sebenarnya kongsi, InsyaAllah kita boleh share macam mana kita boleh buat bisnes. Okey, buat bisnes balik, boleh bangkit balik. Walaupun PKPB ke PK apa pun PK lah, apa yang jenis PK tu, sebenarnya kita yang urus. Kita kena fleksibel. Okey, kena fleksibel dengan keadaan sekarang. Okey, kita jangan nak guna cara kita je. Okey, yang satu lagi, jangan nak guna cara kita dan jangan ikut kepala kita. Okey, contoh saya buat contoh. Ada seorang tu dia jual kuih. Kuih apa yang warna hijau tu? Kuih ketayap entah apalah. Okey, yang kuih tu orang suka kuih hijau tu, yang gulung-gulung tu. Okey, dan dia jual karipak. Banyak dia jual kuih, tapi antara dua tu, karipak ni kurang membeli. Mungkin dia pandai buat kuih ketayap tu. Okey, dan orang suka. Dan dia jenis degil. Tak, saya nak buat sama banyak. Tapi kuih ketayap tu memang habis dululah, sebab orang suka. Karipak tu kadang habis, kadang tak. Saya pun bagi cadangan, why not you doublekan lagi kuih hijau tu. Okay, doublekan lagi. Okey, yang karipak tu kurang kan? Memang awal-awal tu seminggu tu dia bagi alasan macam-macam lah. Kesian nanti ketua tukang buat kuih tu, orang kena buat sikit je. Yang ketayap ni macam tak fair pula. Fair tak fair, awak yang jual. Itu cerita dia. Okey, dan alhamdulillah bila dah seminggu dia dah give up, baru dia dengar cakap. Okey, bila dengar cakap, alhamdulillah, income dia naik lah. Okey, sebelum ni boleh jual 50 biji. Okey, lepas tu dah double jadi 100 biji. Okey, boleh jual 100 biji, dapat 20 sen 1 biji pun tak apalah. Okey, dapat 5 sen 1 biji pun tak apalah. Jadi ada keuntungan, ada peningkatan. Saya nak cerita fleksibel. Nak ceritanya kena fleksibel dalam bisnes. InsyaAllah bagi yang ada anxiety sebab kewangan
boleh kita buat satu grup untuk urus kewangan, insyaAllah. Okay, kita urus kewangan. Kewangan tu boleh diurus, insyaAllah. Okay, boleh. Dan saya harap saya harap hari ni, pagi ni, kita buat perubahan. Kita buat perubahan, insyaAllah. Cuba buat perubahan. Kita buat perubahan tindakan ni. Tindakan daripada otak kita, tindakan daripada fikiran kita. Buat tindakan dari fikiran kita. Ubahlah cara fikir kita. Udahlah cerita pasal sakit. Cuba fikir sekarang ni nak buat apa. Jangan sibuk, aku nak sakit, nak bisnes apa, nak tunggu aku sihat dulu baru bisnes. Antara tekanan anxiety ialah kewangan. Dan kita kena bangkit. Buatlah sikit-sikit dulu. Kena latih. Sebab ramai yang dah jumpa kami ni, saya boleh cakap lah, ramai yang dah sihat, tapi yang tak sihatnya anxiety dia tak sihat. Jadi cuba ubah hala tuju. Hala tuju kita sibuk dengan sakit kita, why not kita tukar pula kepada yang patut kita fokus. Contoh macam kita kena fokus tentang apa, kita kena fokus tentang kewangan. Fokus pada kewangan. Itu cerita dia. Jadi kita kena plan betul. Boleh. Kembung perut jantung berdebar. Bila kembungnya berdebar. Yang ini Mimi Benjamin, dia kembung tu sebenarnya di bawah rusuk. Di bawah rusuk kiri kanan. Tekan tu. Letak minyak gesta dulu, lepas tu tekan 10 saat, lepas nafas, lepas tu lepas. Tarik nafas, tu tekan, lepas. 10 saat, lepas. Itu cara dia. Dan insya-Allah, saya doakan, siapa yang join hari ni, siapa yang live hari ni, Allah kurniakan kesembuhan. Mudah-mudahan urusan hari ini dimudahkan. Dimudahkan segala urusan anda. Hari-hari ni kita doa pagi-pagi, ya Allah, aku nak buat kerja ni, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan, ya Allah. Ya Allah, hari ni nak kemas rumah, ya. Ya Allah, belakang rumah tu dah jadi macam hutan, ya Allah. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk aku nak kemas hari ni. Saya dulu waktu sikit lagi saya macam mana saya kena dulu. Waktu saya kena awal dulu, saya latih arwah belakang rumah, tanah arwah ayah saya dulu. Dia buat apa? Dia buat ni, bata-bata. Dia buat bata, dan atas bukit tu saya tengok semak. Tapi dalam masa sama saya dah anxiety. Aku nak buat macam mana lah nak kemas ni. Apa saya buat? Saya setkan satu tanah tu. Saya setkan, saya nak petak ni. Saya buat berapa banyak dulu mula-mula? Saya buat 2x2, 4x4. Keluasan dia 4x4 kaki persegi. Kecil je tempat tu. Saya nak siapkan, saya dapat target. Hari ni aku nak menyangkul ataupun aku nak menebas 4x4 ni ya. Petak ni je aku nak buat. Esok aku sambung balik. Buat. Bila kita buat sikit, rasa geram pula, nak tambahi sikit, tambah. Itu cara kita latih. Mudah-mudahan itu cara dia. Saya buat latih, dan alhamdulillah benda ni boleh sembuh, insya-Allah. Yang penting satu lagi, masalah orang jangan kita telan. Masalah orang jangan kita telan. Masalah lah dia. Macam semalam, kita tengok masalah dia teruknya, ya Allah, macam dia dah orang paling teruk sekali atas muka bumi ni. Masalah dia. Sebenarnya kita jangan telan. Itu masalah dia. Dan insya-Allah kita akan cuba bantu dia. Dan jangan anggap itu masalah kita. Masalah dia, kita kena bantu, tapi jangan anggap itu masalah kita. Bila anggap dia, kalau lah aku jadi macam tu, aku kena pisau, aku nak cucuk perut. Kalau kita anggap macam tu, kita pula jadi berdebar. Kita pula jadi berjangkit penyakit dia. Kena pandai handle, insya-Allah. Apapun, terima kasih yang join. Yang join berapa orang ni, 51 orang ni yang join.
Mudah-mudahan Allah mudahkan anda urusan hari ini. Allah murahkan rezeki anda untuk pagi ni, dan Allah selesaikan semua masalah anda yang diuruskan pagi ni, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.